Woo! Hi, welcome back to our podcast channel. Limitless Podcast MY. So this is part 2 interviewing Zainul Mutakin, our skateboarder Malaysia legend, mantap. Betul. Gila babi punya. Gila babi weh. Gila babi. Dengan suara kau tu memang babi. Gila babi. Aku dengar daripada aku punya side tu, Zainul Mutakin gila, lepas tu babi. Aku ambil as a compliment lah. Compliment lah. Dia memang Zainul gila babi je dia ni. Gila babi kan. Yang tu dia repeat kan. Gila tu sekali yang babi je repeat kan. Tadi ada orang tegur. Dia tanya interview siapa. Aku cakap lah aku nak interview skaters Malaysia. Dia tanya aku siapa. Babi macam tu. Aku cakap Zainul. Oh, Zainul Mutakin. Dia memang gila babi. Legendary tu. Cakap macam tu kat aku. Yang bila ni? Tadi baru ni tadi. Kat sini. Memang Nampak. bukan kita orang yang gila babi kan kau. Orang lain yang babi kan kau. Bukan kita orang pun simply legend kan kau. Kau memang legend. Aku takut lepas ni macam soalan yang kau tanya pasal nickname tu, aku takut Zainul tu jadi nickname babi pula. Tak lah. Tak. Tak. Okay. So sebelum kita start, jangan lupa like, comment, share, subscribe dekat kita punya YouTube, Spotify, Instagram dengan TikTok. Betul. Limitless Podcast MY. Nak tengok benda-benda juicy, subscribe lah. Mantap. Betul. Follow. And okay. So Zainul, aku memang untuk skateboard ni aku memang ada soalan lah. Memang yang selalu macam aku agak tertanya agak daripada dulu. Kenapa scene skateboard kat Malaysia ni sangat-sangat suram? Dia macam mendung. Dia dekat situ je. Dia tak take off. Dia sampai ke takut tu je. Dia macam tak ada. Is it macam government ke atau macam mana ke yang tak membesarkan lagi scene skateboard ni macam negara-negara luar? Tak payah jauh-jauh macam US semua memang dah besar. Betul. But macam negara jiran kita semua, macam Filipina, Thailand, Singapore, Indonesia, dia orang ramai kot skateboarder dia orang yang power yang government dia orang sendiri support. Betul. So, apa jadi sebenarnya Malaysia punya scene ni? Tak tahu. Kau cilat betul lah. Senang tu jawapan dia. Tak tahu. Tak tahu. Pasal aku kat situ lah. Okey lah, jom kita balik. Aku rasa kalau ni nak dikomparekan macam Filipina atau Indonesia, Thailand, even daripada segi progression diorang pun dah next level lah. Jauh memang bagi aku jauh lagi tinggal. Kita slowly tengah build up untuk sampai ke level tu. Tapi betul macam yang kau cakap buat masa ni memang aku agree. Memang skateboard dalam Malaysia ni dia masih stay kat lebih kurang satu tempat dia. Maybe baru-baru nak baru-baru nak start push skateboarding ni pergi jauh lagi disebabkan ada Olimpik baru-baru ni kan. Skateboarding dah start masuk dalam skor Olimpik kan. Tapi aku rasa salah satu sebab is maybe skateboarding ni tak dipandang sangat oleh macam kalau nak dikomparekan sukan-sukan besar yang lain, let's say macam bola ke badminton semua macam tu. Skateboarding tu masih belum dapat macam maybe government nampak benda tu macam belum diorang yakin nak fully invest dalam sukan tu. Macam if aku invest sampai takat mana boleh jamin
Bawa nama. bawa apa, boleh sampai ke mana. Tapi kalau nak cerita sampai ke situ, yelah, skateboard macam mana, at the same time macam mana yang daripada yang orang yang ada talented nak pergi jauh juga kalau dia orang tak dibagi platform tu juga. Betul. So last lebih kurang stay kat satu tempat juga. And then dari segi development program pun, kalau compare daripada maybe sekarang baru nak ada, kalau daripada dulu kita tak ada development program yang betul-betul yang secara rasmi dibuat oleh I don't know ISN ke MSN ke ataupun persatuan daripada persatuan daripada MySkate buat ke apa benda, ataupun mana-mana persatuan yang pernah pegang sebelum ni untuk skateboarding. Tak pernah ada development program yang khusus untuk develop orang tu supaya dia reach certain level. Semua just macam main. Ada competition masuk. Jadi macam orang yang masuk tu pun dah dia menang, then apa next? Oh, dia menang okay lah, bawa lah pergi ke wakil Malaysia. Tapi lepas tu apa next? Tak ada. Dia macam tak ada hala tuju. Tak ada macam step untuk diorang tu lepas dia menang ni, apa next program dia, apa untuk maintainkan dia punya performance, apa macam next program yang disediakan untuk dia supaya dia boleh macam improve lagi game dia. Kalau dikomparekan negara lain, dia orang dah ada dah. Macam okay, dia orang menang ni, macam mana nak maintainkan dia orang punya performance ni ataupun improvekan lagi. Dia orang ada program ni, maybe dia bawa pergi competition luar, macam persatuan dia orang support ke apa benda, ataupun ada sponsor dia orang yang support untuk bawa tu pergi jauh lagi. Itu daripada tu punya side. Selain dari tu, aku rasa maybe disebabkan kalau daripada among skater sendiri, maybe ada certain yang kalau dia dah rasa dia menang, dia rasa dia dah selesa dengan dekat mana dia berada. So maybe dia tak ada terfikir nak improve, sebab dia rasa dia sampai main situ and then tak ada orang boleh kejar dia. So dia just maintain kat situ. Tapi yelah, kalau dekat luar susah lagi lah nak kejar kan. Dia kira ni level-level yang macam jaguar kampung yang dah selesa dengan dekat mana dia berada. Oh, okay. Tadi kau cakap nak comparekan dulu dengan sekarang. Kau cakap tadi dulu static, tapi sekarang diorang dah ada buat development untuk build up. Aku rasa ada lah, tapi aku tak tahu pun benda tu dah ada tak. Tapi yang aku tahu yang memang ada tengah buat sekarang is tapi bukan daripada persatuan, daripada kelab, daripada kelab Nusa. Okay. Kelab Nusa. Kelab Nusa tu kelab apa pula? Kelab skateboard juga. Nusa Skateboard Club. Nationwide Kelab just kelab yang ada dekat dalam kelab yang untuk khusus untuk develop skateboarding. Skateboarding lah. Tapi okay. The local club lah. Ya, local club. Club punya level, tapi dah buat benda tu. Tapi kalau yang official daripada badan-badan yang sepatutnya, aku dengar macam ada, tapi aku tak pasti. So far buat masa ni aku anggap je tak ada je lah. So maknanya yang kau cakap ni sekarang ada development tapi bukan daripada government, semua daripada kelab-kelab lokal yang ada kat dalam Malaysia. Yeah. Right. So apa pandangan kau? Kenapa kelab-kelab ni tak ambil inisiatif sendiri, macam collab dengan government, which is ISN ke, Majlis Sukan Negara ke? Ada yang kau dengar yang memang diorang dah try banyak kali dengan nak collab? Aku rasa yang part tu yang macam kau cakap tu, maybe sebelum ni dah ada yang cuba nak buat. Cuba betul-betul nak bawa skateboard ni pergi somewhere. Tapi halfway perjalanan diorang tu, diorang stuck. Diorang stuck tu kenapa tu, itulah yang tak tahu. Sebab kalau dah cerita pasal higher up punya ni, authorization,
untuk pelepasan kan, untuk endorse kan ke, untuk terima kan apa benda semua ni, selalunya stuck. Tak tahu kenapa. Last dia orang pun macam, daripada yang semangat mula-mula nak bawa skateboarding ni pergi somewhere, rasa macam last stuck sini juga. Last patutlah skateboarding selama ni macam sampai sini je. Sebab tak boleh pergi jauh lagi, sebab dia stuck dekat satu, tak tahu proses apa yang aku tak pernah tahu sangat proses detail dia. Tapi macam ada something yang stuck. Ada tak badan-badan induk yang daripada kelab-kelab lokal ni yang ada bersepakat untuk pergi jumpa dengan side government ke untuk discuss ke pasal benda ni? Aku rasa dari dulu dah ada dah. Daripada kelab ni, daripada persatuan yang sebelum-sebelum ni yang pernah pegang, dia orang dah cuba. Tapi memang daripada dulu sampai sekarang aku rasa aku tak tahu apa detail dia sangat. Aku just nampak secara general dia benda yang sama berulang. Orang ni naik sampailah dia prime time dia turun ataupun dia dah tak boleh nak perform, tunggu orang baru pula naik, dia just rotate macam tu yang macam tak ke mana pun. Tapi sekarang aku nampak macam ada nak lean towards benda tu, but aku still nak tengok jugalah, nak tengok benda ni sampai ke mana. Sebab benda ni benda yang dah berulang berapa tahun daripada dulu lagi. Lasas tak ada nampak pun. Dia just macam delay, and then stuck. Sebab tahu orang tu dah tak terlalu main sangat dah. Orang lain pula yang baru nak naik. Betul. Tapi kalau nak cerita pasal prime time ni, aku rasa semua sukan ada prime time dia. Betul. Semua sukan ada prime time dia. Betul. So tak boleh nak kaitkan prime time setiap individu tu. Sesuatu sukan tu tak boleh nak dijayakan. Tak boleh nak orang kata bagi lagi wow. Sepatutnya kalau macam contoh kira badan-badan daripada lokal punya club ni, diorang dah try buat sesuatu tapi tak jadi. Aku rasa banyak lagi kot cara yang ada untuk diorang ketengahkan isu ni supaya orang luar boleh nampak apa usaha dia buat. Macam sekarang ni kau sendiri cakap mungkin ada tapi kau tak tahu. Betul. So maybe zaman sekarang zaman media, so diorang boleh libatkan media punya team untuk bagi tahu apa diorang punya apa dia punya involvement untuk bagi scene skate dekat Malaysia ni bangun. Sebab kita bukan nak cerita pasal anak muda punya bakat je. Kita nak cerita pasal benda ni dah masuk sampai ke sukan Olimpik. Betul. Dan nak comparekan dengan negara-negara Asia lain. Macam kita pun tahu scene skate kat Malaysia ni terlalu jauh. Kan? Terlalu jauh tinggal kat belakang, bukan terlalu jauh ada kat hadapan. Diorang ni lagi compete daripada kita. Tapi kenapa macam aku rasa kau sebagai seorang wakil lah. Kau kan dah wakil Malaysia kan. So engkau ada tak macam inisiatif daripada diri kau sendiri untuk wakilkan kau punya geng-geng kat belakang ni untuk kau ketengahkan balik isu ni? Aku yang macam kelab yang aku mention tadi tu, Kelab Nusa tu kelab yang aku dengan beberapa orang lagi, seorang lagi adalah nama dia Ahmad Isham, Amcha lah, orang panggil dia Amcha. Okay. Dia pun legend juga. Itu orang yang tengah buat development program tu. Macam contoh orang yang ada dalam kelab kita yang kita tengah develop sekarang, 4 orang ni, Ashman, Danish, Haris, dan dia orang ni nama pun orang dah ramai kenal juga. Dalam tu adik aku juga termasuk, sama ada dekat dalam tu juga. And hasil daripada apa yang kita orang tengah usahakan, kita orang coach dia orang, kita orang guide dia orang macam mana apa semua. And then alhamdulillah sampai sekarang dia orang dah macam every competition yang dia masuk tu, dia orang dah maintain podium. Maybe tak always champion dapat nombor 1, tapi dia orang always maintain podium.
And then daripada situ jugalah yang macam approach untuk bawa diorang ni cuba pergi ke luar. Sebab kalau setakat nak cerita pasal bukan wakil Malaysia, nak pergi ke international punya event, senang lah. Ada duit pergi je. Tapi kalau nak betul-betul wakil Malaysia, itu yang selalu macam itu yang susah nak dapat sebab daripada government kan benda tu kan. Benda yang kalau dah tak involve sampai ke situ, itu yang macam benda yang dia macam kita susah nak dapat satu lagi ikon-ikon dalam skateboarding dekat Malaysia ni yang macam contoh nama yang orang dah biasa dengar, contohlah Padin Musa. Padin Musa betul. Kenapa tak ada yang next lagi macam untuk siapa orang-orang yang baru yang macam dia ni dah champion, dah menang berapa kali dalam competition dan apa semua. Kenapa tak ada orang yang next tu? Sebab tak ada macam bagi aku tak ada consistent program development untuk push orang tu atau maintainkan orang tu untuk reach certain level sampai ke competition yang dia sepatutnya dia masuk. Dia just macam dia masuk ni, then lepas dia menang apa? Tak ada. Dah itulah. And then next last selection tu just berulang sampai dia tak sempat nak ke mana pun. Orang lain pula punya giliran. Then itu je lah yang buat masa ni yang aku nampak scene tu start kat situ je. Kalau dekat kalau aku bagi contoh macam contoh kat Indonesia, yang dah ada berapa orang yang dia memang push untuk naik. Sebab dia orang ni memang dah power. Dia orang ada habis competition ni, apa yang dia orang kena buat? Dia orang ada satu lagi program supaya dia masuk supaya dia orang boleh maintainkan dia orang punya performance, dia orang boleh macam develop lagi dia orang punya skill. Tapi maksudnya dia tak akan dibiasakan diri dia dalam zone selesa competition dekat kawasan lokal dia orang je. Program dia maksud aku tu macam yang dia macam sekolah sukan lah. Dia hantar keluar. Walaupun tu bukan untuk wakil Indonesia ke apa benda, tapi just international event apa-apa yang terbuka kat luar, dia hantar supaya orang tu macam ada lagi yang power sikit daripada dia. Cuba beat ni. Dia macam just slowly naik. Kita just macam sampai ke sini, habis tunggu time untuk masuk yang next event besar tu, tapi tak sampai, lasas ulang balik selection balik. Let's say sampai selection wakil Malaysia pergilah SEA Games, Asia Games, habis ulang balik, tunggu next year pula. Ulang balik. Dia macam tak ada benda, tak ada yang macam benda yang macam tak ada konsisten lah, senang. Diorang masyarakat Indonesia, diorang akan sentiasa compete lah. Kan Indonesia contoh orang yang dah yang diorang dah develop ni. Okay. Selepas zaman diorang ni habis, diorang dah ready dah siapa yang next ni. Siapa yang nak ganti diorang ni. Diorang dah ada replacement. Dah ada replacement, dah ready dah untuk dah ready and tengah developkan diorang ni lagi. Sampai diorang ni dah nak habis, prime time diorang dah slow down ke apa benda, ni dah ready dah. So ni pula yang reach certain level lagi. Lepas tu lepas tu reach lagi kita maksudnya aku tak nampak. Betul. Okay. Ada satu sukan yang aku nampak benda ni dia buat benda sama, which is badminton. Badminton kalau korang perasan, China buat benda tu. Even bila Lindan dah tak ada, dah ada lagi orang lain yang cocok. Malaysia pun sama dia buat benda tu. Tapi Malaysia tak nampak benda tu bagi aku. Ada part-part macam aku rasa yang Indonesia buat tu, aku rasa macam Zainul cakap, benda tu benda tu berbaloi untuk, sebab ini sukan individu, ini bukan sukan berkumpulan. Deck ni satu orang dia boleh naik, bukan 2-3 orang boleh naik satu deck. So dari situlah aku rasa kena ada involvement daripada government untuk majukan sukan skateboard ni kat Malaysia. Truthfully lah, Zainul, kau rasa ini salah satu bagi kau macam
kau cabaran nak bagi kau sebenarnya, kau nak get to that next level dengan tak adanya support? Aku to be honest, aku dah aku tak mengharap lah. Sebab benda yang sama aku dah nampak dari dulu. So aku just wish yang the best and harap yang terbaik untuk generation akan datang. Sebab contohlah, kalau aku cakap macam ni, ada lagi yang macam old-timer yang lain tu tak sempat rasa apa yang aku rasa, ataupun apa yang generation baru rasa nanti, maybe aku yang tak sempat rasa. Tapi aku just harap yang the best untuk diorang lah. Tapi buat masa ni aku rasa diorang I just wish them good luck. Semoga macam skateboarding ni one day yang daripada Malaysia ni akan pergilah somewhere. Just daripada ulang kat situ je. Bagi aku ni lebih kurang bertanding wakil sekolah, habis semester ulang balik, tak ada pergi mana pun. Sebab kalau dia hantar pun, contoh dah menang, contoh ada selection, pergilah SEA Game ke Asia Game ke, and then dah habis, apa lagi? Tak ada. Buat selection baru pula. Dah. Jadi apa yang pernah represent apa sebelum ni tu, dia just keep on ulang balik. Tak ada apa pun. I see. So itu boleh dikatakan boleh dikatakan dari segi mental lah. Kalau dari segi fizikal ni, skateboarding ni memang is a physical sport. Memang sangat-sangat physical. So aku sebenarnya banyak tengok video-video, even kawan aku sendiri pun dekat skatepark ni ada pernah patah kaki belakang tu. So aku nak tanya kau apa? Dia punya spin pergi situ tu. Dia nampak dia terus tukar. Jauh. Dia terus tukar terus. So apa kau punya worst injury yang kau ada? Yang kau pernah lalui? Worst injury yang aku kononnya rasa macam aku dah nak mati lah. Ni which is baru yang aku rasa maybe last month kot. Sebab aku main terlalu letih. Tapi disebabkan kadang-kadang kita hype sangat kan, enjoy main-main apa semua. Ni competition ke? Tak. Oh tak. Ni main pagi je. Macam just main saja-saja macam tu je. So aku macam enjoy sangat main macam waktu tu, and then layan pula macam yang diorang yang tengah main tu kan. Aku pun macam tak nak kalah kan, nak berlawan kan. Dah tua pun still tak nak kalah kan. Lepas tu main kan. Tiba-tiba waktu aku duduk tu, aku macam sandar, last aku macam terasa macam aku bernafas, tapi aku tak, macam oksigen tu tak sampai. Lepas tu aku fikir tak apa, relax dulu lah. So aku relax, aku tunggu lama-lama. Last aku rasa macam dia tak ada ni pun, tak ada, aku rasa macam nak makin teruk pun ada. And then aku siap bagi tahu lagi dengan member aku time tu aku dah sampai tak larat nak bercakap. Ada satu botol kat kaki aku cakap, kalau kau nampak botol ni jatuh ke apa semua, kau just call your ambulance. Aku betul-betul tak larat ni. Aku sampai aku sendiri yakin yang aku takut aku tak survive. Aku mengucap, aku tengah duduk tu aku mengucap, aku tak pernah main skateboard sampai aku mengucap, sebab aku takut aku mati time tu. Sebab aku masih bernafas, cuma aku rasa tak sampai. Rasa tak puas lah bila tarik tu. Last tahu-tahu 3 hari kat hospital. Aduh. Kau pitam apa? Kau pitam apa? Tak, member aku just ni terus call ambulance lah. And tu kalau yang macam benda tu benda yang tak nampak lah, internal lah. Kalau yang physical yang macam patah-patah, aku betul-betul patah, so far alhamdulillah tak ada. Which is good line. Aku pun tak ada plan lah nak mematahkan bila. Tapi macam tangan kanan aku ni dah kali ke-3 dah dislocate yang memang betul-betul yang dah jadi bentuk V tapi lawan arah. Waktu tu aku tak tahu aku buat apa.
Aku rasa aku just ride macam biasa, tapi just terlanggar pebbles kecil kena tayar aku. Aku nak tahan waktu aku nak jatuh, tahu-tahu tangan aku dia break dance pula, jadi ke belakang. Aduh. Jadi V macam tu. Lepas tu je lah yang Itulah. dia just ulang-ulang je. Masuk ke hospital, first day aku baru nak start main balik. Aku main balik skateboard. First day tu jugalah dia patah. Dia terkeluar lagi. Dislocate lah. Ya. Sebab yang first tu aku masuk hospital, aku kena tunggu 7 hari doktor tu tarik balik. Sebab doktor tu tak ada. Doktor yang nak tarikkan tangan aku tu Waktu tak jadi ada. ni kau kat Sarawak ke atau kau kat sini? Oh, kat Sarawak dah lama ni. Ni cerita yang dah 20 tahun lepas aku rasa. Oh, time belas-belas lagi Lepas tu first time tangan patah. Masuk hospital. Nak dekat 7 hari aku tangan terkeluar macam tu. Aduh. Lepas doktor tu tarik, pak masuk macam tu je. Okay, rehat 3 bulan macam tu. Baru nak start balik. Main lagi. First day tu terus terkeluar lagi. Tapi kali tu aku memang takkan nak pergi hospital lagi lah. Nak tunggu doktor tu 7 hari pula. Aku bagi tahu member aku time tu. Dia tahan tangan aku. Suruh nak tarik. And then aku sandarkan badan ke belakang kan. Dia pun letak kaki dia kat sini. Tarik sampai masuk balik. Tak sakit dia? Oh, sakit. Tak tahu nak cakap sakit di sana. Tapi once dia dah masuk tu, hilang rasa. Cuma sakit dia lebih terasa proses nak healing. Bulan selepas tu. Okay. Wow. Aku tolong lah. Aku tolong. Member hilang suara. Hilang suara. Hilang suara. Kesian member. Okay. So aku rasa panjang gini. Aku rasa kalau sebenarnya kalau nak ikutkan, dia ni berbelas-belas part pun boleh buat dengan dia ni. Ya, betul. Dia punya cerita tu pun sejarah dia panjang. Daripada dia bukan siapa-siapa sampai sekarang dia siapa-siapa. Betul. 20 lebih tahun main skate. Gila kau. Banyak history dia kat situ. Okay. So aku rasa kita akan jumpa dekat part 3. Alright, part 3 ni aku rasa soalan-soalan untuk guest kita yang santai, lebih santai sikit lah. Santai-santai lah. Dah tak main lah government ni dah tak main lah. Okay. Right, so korang jangan lupa subscribe, like, share, komen kita orang punya YouTube, kita orang punya Spotify. Jangan lupa follow kita orang dekat TikTok and also Instagram. Right, ciao. Assalamualaikum.